Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk subjek Matematik tingkatan 4, topik 8, Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, seterusnya untuk hasil pembelajaran yang kedua iaitu membina dan mentafsir plot kotak. Okey, ini first time awak dengar plot kotak. Sebenarnya plot kotak ini senang sebab itu dia dimasukkan di dalam awak punya silibus. So, kita kenal pasti dulu. Selain daripada plot batang dan daun dan plot titik, plot kotak juga merupakan satu kaedah yang berguna untuk menunjukkan serakan suatu data. Tujuan dia untuk menunjukkan macam mana set data itu tertabur. Okey. Apakah plot kotak? Okey, yang pertama sekali, plot kotak boleh digunakan sebagai cara untuk mempamerkan taburan bagi satu set data berdasarkan 5 nilai. Okey, untuk plot kotak kita cuma perlukan 5 nilai ini sahaja. Nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. 5 nilai ini sahaja yang kita perlukan. Mana saya punya... Okey, ini nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. 5 nilai untuk membuat plot kotak. Plot kotak ini dapat menunjukkan sama ada suatu set itu simetri pada median atau tidak. Apa maksud simetri? Maksudnya dia balance. Dalam bahasa yang sedang faham, simetri itu maksudnya balance pada median ataupun tidak. Maksudnya betul ke tidak median dia itu di tengah-tengah. Macam itu. Digunakan untuk membuat analisis dengan bilangan data yang terlalu banyak. Okey, kalau contoh yang awal-awal tadi saya gunakan sebagai penduduk betung dan penduduk seratok. Contoh penduduk betung dan penduduk seratok. Penduduk betung contohnya ada contoh mungkin 7,000. Contoh 10,000 lah. Kemudian penduduk seratok pun 10,000 juga. Contoh. Kalau data yang banyak macam itu, awak tak boleh nak buat satu persatu. Satu tak dapat. So bila tak dapat, kita gunakan plot kotak. Yang ini untuk menggambarkan macam mana kita punya data keseluruhan. Taburan kita punya data keseluruhan. Okey. Bentuk plot kotak, kita tengok juga. Dia ada 3. Yang pertama, ini adalah bentuk satu. Okey, ini dia simetri pada median. Ini ayat yang sebelum ini tadi dia ada sebut untuk menentukan sama ada data itu simetri pada median atau tidak. Ayat yang sebelum ini tadi. So, ini adalah contoh yang simetri pada median. Maksudnya, bila awak lipat kedua-duanya, ini adalah kita punya titik tengah. Median kan titik tengah. So, kalau dia betul-betul cantik, ini untuk bentuk 1. Okey, yang kedua pula, median dia lari sikit ke kiri. Median dia lari sikit ke kiri. Dan bentuk 3, median dia lari sikit ke kanan. So, ketiga-tiga bentuk ini, awak boleh tengok. So, yang mana kalau soalan tanya, yang mana adalah taburan data yang kita boleh cakap taburan yang cantik. Cantik lah. Bentuk 1. Sebab dia simetri pada median. Maksudnya median dia betul-betul di tengah. Okay. Ini adalah 3 bentuk plot kotak. Excuse me. Okay, so kita tengok macam mana membina plot kotak.
Okay, data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh 15 orang dalam suatu kuis bahasa Cina. 30, 40, 42 dan seterusnya. So dekat sini kita ada 15 data. Okay, dekat sini kita ada 15 data. Bagi set ini, nilai-nilai seperti dalam jadual berikut ditentukan dahulu. Kan kita nak membina plot kotak kan? So kalau kita nak membina plot kotak, kita perlukan 5 nilai. Yang pertama tadi adalah nilai minimum. Yang kedua adalah kuartil pertama. Yang ketiga adalah median. Yang keempat ialah kuartil ketiga. Dan yang kelima adalah nilai maksimum. Ini yang kita perlu tentukan terlebih dahulu untuk membina plot kotak. Okay. So, untuk nilai minimum kita sudah dapat 35. Okay. Untuk nilai maksimum kita dapat 75. Okay. Yang itu saya tak tulis dululah. Saya cari dulu kuartil pertama. Sebenarnya untuk kelima-lima ini kan awak boleh terus cari sekaligus. Okay. Ini tadi nilai minimum. Ini adalah nilai maksimum. Okay. Saya tulis dulu. Min. Dan saya tulis ini amat kucicak max. So untuk cari titik tengah, cancel. Ini adalah untuk mencari median. Kita cancel satu persatu macam ini. Okay, hujung ke hujung. Kita cancel hujung ke hujung macam ini. So, dapatlah 57 sebagai median. Saya letak MED. Kemudian, kita cari kuartil pertama, iaitu titik tengah sebelum median. So, sebelum median, okay, saya cancel balik macam ini. So, ini adalah saya punya Q1 ataupun kuartil pertama. Kemudian untuk kuartil ketiga, saya cancel selepas median. Median jangan kacau. So, ini adalah saya punya Q3. So, dapatlah nilai minimum 35. Kuartil pertama 45. Median 57. Kuartil ketiga 68. Dan nilai maksimum 75. Okay, untuk plot kotak 5 nilai ini yang kita perlu cari terlebih dahulu. Tak perlu semua. Okay, tak perlu semua. Kalau plot batang dan daun, plot titik, kita plot semua. Tetapi, untuk plot kotak, kita cuma 5 nilai ini sahaja. Selepas itu, bila kita sudah dapat kelima-lima nilai yang kita nak, barulah kita plot kotak. Bila plot kotak kita mestilah dibuat pada garis nombor. Okay, dibuat pada garis nombor. Kemudian kita tengok skala yang sesuai. So, dekat sini dia letak 35 sehingga 75. Kemudian kita tulis nilai minimum dekat 35. So, saiz dekat sini adalah 2 cm sama dengan 5 unit. So, ini adalah kita punya skala. Sebab dekat sini biasanya hujung-hujung ini adalah 2 cm. So, bila kita sudah buat kita punya garis nombor, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Ini adalah kita punya tadi skala. Okay, skala kita tadi. So, dapatlah nilai minimum dekat sini 35. Kemudian, kuartil pertama 45. So, 45. Okay, settle dekat sini. Kalau awak nak tulis kuartil pertama, boleh. Tak ada masalah. Okay, kuartil pertama nak letak. Okay, tak jadi masalah. Yang penting, plot titik awak itu betul. Titik itu, awak plot di tempat yang betul. 57, dekat sini 55, 56, 57. Okey, plotkan. Kemudian 68, 65, 66, dekat sini 66, dekat sini 67 dan dekat sini 68. Okey, plotkan.
Kemudian 75, okey, plotkan. Okey, bila awak plot, pastikan titik awak berada dalam satu baris. Okey, dia dalam satu baris. Jangan letak satu titik dekat sini, satu titik dekat sini, satu titik dekat sini, ikut nafsu awak. Tak boleh. Dia tidak kemas. Bila tujuan, saya ulang lagi sekali, tujuan kita nak buat macam ini supaya data kita itu tersusun. Lepas tu kalau awak plot titik awak berterabur balik macam ini, apa tujuan awak nak susun balik awak punya data berterabur juga. Kan? Okay, lepas itu kita buat, oh ini dia sudah label Q1. Dia sudah label. Okay, so ini adalah kuartil ketiga. Kemudian awak buat kotak. Inilah dipanggil plot kotak. Kotak ini awak buat. Julat antara kuartil. Okay, inilah kotak kita. Kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Sebab itu dia dipanggil plot kotak. Okay, awak lukiskan kotak. Macam itu. Okay. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Okay. Contoh 12 muka surat 227. Macam sekejap je ni. Okay. Diberi plot kotak seperti berikut. Okay. Kalau saya tanyalah, kalau saya sengaja nak tanya, ini bentuk 1 ke, bentuk 2 ke, bentuk 3? Boleh ke tidak awak jawab? Siapa boleh jawab? Kalau bentuk 1, mediannya di tengah-tengah. Okay, siapa nak jawab? 3. Ya, bentuk 3. Okay. Sebab kalau bentuk 1, mediannya di tengah-tengah. Bentuk 2, median ke kanan. Median dia ke sini. Ke kanan awak. Okay, ke kanan. Salah. Ke kiri. Median dia ke kiri. Dan bentuk 3, median dia ke kanan. So, ini adalah bentuk 3. Saja je tanya. Tapi dalam exam, saya tak rasa dia tanya macam itu. Okey. Kemudian dia tanya, tentukan median kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil, nilai minimum, nilai maksimum dan julat. Okey, ini adalah nilai sukatan-sukatan, nilai-nilai yang kita boleh dapat daripada plot kotak. Untuk plot kotak ini, awak tak dapat cari sisihan piawai. Awak tak dapat cari min. Tak dapat. Sebab data awak ini dia sudah ringkaskan. Dia sudah ringkaskan. So, yang awak boleh cari ialah median. So, yang mana ialah median? Ini. So, ini adalah median. Median kita dapat 52. Bukan 51 kah? 52. So, dekat sini awak tengok dia 50 terus pergi 60. Lepas itu dekat sini kita ada 10 beza dia. Kemudian awak kira kotak. Awak boleh tengok dalam konteks. Muka surat 227. Kita ada berapa kotak dekat sini? Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak ada 5 kotak. So 10 bahagi 5 sama dengan 2. Maksudnya nilai satu kotak itu adalah 2. So dekat sini titik ini dia berada dekat sini. So dapatlah 52. Kemudian kuartil pertama adalah yang ini. Ini adalah kita punya Q1. So 30, 32, 34 dan dia berada di tengah-tengah ini. So dapatlah 35. Kuartil ketiga yang ini. So, kuartil ketiga, 62, 64. Okey. Kemudian, julat antara kuartil. So, julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So, dapatlah 29. 64 tolak dengan 35 dapatlah 29. Okey, julat antara kuartil. Q3 tolak Q1. Kemudian, nilai minimum. Nilai minimum kita ialah 10. Betul kan? Salah.
Nilai minimum kita adalah yang ini. Ini adalah nilai minimum kita. So, dekat sini 10, 11, 12, 13, 14. Betulkah? Salah. Sebab satu kotak tadi, dia ada 2 unit. Ingat, jangan lupa macam itu. So, ini adalah 12, 14, 16, 18. So, dapatlah dekat sini 18. Kesilapan macam itu memang murid selalu buat di dalam exam. Kadang-kadang saya pun boleh buat juga. Kadang-kadang. Memang mengakulah. So, bagi mengelakkan kecuaian, awak buat macam ini. Awak tulis pengiraan macam ini. Okay? Bagi mengelakkan kecuaian. Sebab kita manusia. Okay, nilai maksimum. Kita dapatlah dekat sini. Kita punya nilai maksimum. 80. Dan julat. Julat, untuk mencari julat adalah nilai maksimum tolak nilai minimum. 80 tolak 18 dapatlah 62. Ini sahaja kita punya pengiraan yang kita boleh dapat daripada plot kotak. Tak banyak yang kita dapat. Sebab untuk plot kotak ini kita punya data itu dia sudah diringkaskan. Sebab untuk plot kotak tadi kan untuk data yang banyak. So, ini sahaja yang kita dapat. Okey, kita tengok pula untuk contoh soalan 2. Okey, untuk contoh soalan 2, ini adalah bentuk 2. Sebab bentuk 2, median kita ke kiri sikit. Okey, median. Okey, senang cakap, kita label dululah. Yang ini adalah minimum. Yang ini adalah max. Yang ini adalah median. Yang ini adalah Q1. Dan ini adalah Q3. Dah label, senang. Median, kita dapat 12. Betulkah 12? Jangan buat macam itu. Cari dulu berapa kita punya saiz ini. Okey, dekat sini 35 sehingga 40. Maksudnya 5. Julat dia 5. Ada berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. So, 5 bahagi 5 dapatlah 1. Maksudnya 1 kotak, 1 nilai. So, dekat sini median kita adalah 11. Okey. Kemudian, kuartil pertama ialah 5. Kuartil ketiga, mau sebut kuartil ketiga. Kuartil ketiga. So, dekat sini, pecut mangkau. Salah. Okey, sekejap saya nak padam dulu. Dekat situ, kita dapat di atas titik, bukan di tengah-tengah titik. So, bila di atas titik, kita dapat 21. Dia dapat dekat sini. Kemudian, julat antara kuartil, Q3 tolak Q1 dapat 16. Kemudian, nilai minimum sudah ada dekat sini. Kita jumpa sifar. Nilai maksimum, kita sudah ada dekat sini. 35. Kemudian, julat. Nilai maksimum tolak nilai minimum dapatlah 35. Senang. Untuk plot kotak ini awak mesti tahu. Apa itu median, apa itu julat antara kuartil, apa itu julat. Itu awak mesti tahu. Untuk plot kotak. Okey? Ada soalan? Okey. Bagus. Kesimpulan. 40 minit. Okey, untuk kesimpulan, julat, kita ulang balik. Hari ini tadi kita tengok 2 pengiraan. 2 hasil pembelajaran. Yang pertama ialah kelebihan dan kekurangan sukatan serakan. So, untuk julat, apa kelebihan dia? Dia senang nak dicari. Itu sahaja. Dia adalah pengiraan paling mudah. Sebab nilai maksimum tolak nilai minimum. Tetapi kelemahan untuk julat ini, dia tidak menggambarkan cara data itu ditaburkan. Maksudnya kita tak tahu situasi sebenar data itu. Kita cuma tahu saiz data. Itu untuk julat.
Kemudian untuk julat antara kuartil, dia lebih kurang sama dengan julat, tetapi untuk julat antara kuartil, dia lebih sesuai digunakan sekiranya ada nilai ekstrim. Sekiranya ada nilai ekstrim. Contohnya tadi, kita ada contoh 5, 6, 6, 7, 9, tiba-tiba ada suatu yang pelik. 25. Itu adalah kita punya nilai ekstrim. Bila dia ada macam itu, lebih sesuai julat antara kuartil. Kemudian, sisihan piawai. Sisihan piawai ini kegunaan utama dia adalah untuk membandingkan dua set data. Lepas itu, kita pilih. Sisihan piawai sekiranya kecil, maksud dia dekat dengan min. Kemudian, kalau sisihan piawai dia besar, maksudnya dia jauh dengan min. So, untuk kedua-dua ini yang mana lebih baik, sisihan piawai yang lebih kecil adalah lebih baik kerana dia lebih hampir dengan min. Okey, itu untuk sisihan piawai. Dan hasil pembelajaran yang kedua, untuk melukis dan mentafsir plot kotak. So, untuk melukis plot kotak, kita perlukan 5 nilai. Yang pertama, nilai minimum. Yang kedua, kuartil pertama. Yang ketiga, median. Yang keempat, kuartil ketiga. Dan yang kelima, nilai maksimum. Kalau dia ada bagi awak data yang banyak dan kita perlu cari 5 nilai itu tadi, barulah kita boleh membuat plot kotak. Okey. Bentuk plot kotak ada 3. Yang pertama, bentuk 1, median dia berada di tengah-tengah. Kemudian, bentuk 2, median dia ke kiri sedikit. Dia sengit. Kotak dia kecil dekat sini. Kemudian, bentuk 3, median dia ke kanan sedikit. So, kotak ini lebih kecil. Sebab itu dia dipanggil plot kotak. Kita nak tengok julat antara kuartil dia. Kita nak tengok median dia. So, ini ada kotak 1, ini ada kotak 2.